Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Apa khabar anda semua pada pagi ini? Alhamdulillah hari ini saya berpeluang untuk kembali semula untuk bersama dengan anda pada pagi ini, insya-Allah. Hari ini insya-Allah, di mana sebelum ini saya dah tinggalkan lama juga kan sebenarnya saya tak bersama dengan anda. So hari ini insya-Allah saya nak bersama dengan anda untuk kita sama-sama borak-borak pagi sambil kita asah minda. Pagi-pagi ni bagus juga sebenarnya kalau kita sambil-sambil kita bersiap-siap. Mungkin ada yang bersiap untuk sarapan pagi ataupun ada yang sedang bersiap-siap untuk pergi tempat kerja. Untuk kita sambil-sambil kita bersiap-siap dapat mendengar sedikit perkongsian daripada saya. Pagi ini saya sambil-sambil nak borak dengan anda. Saya juga nak berkongsikan sedikit tentang beberapa perkara yang dekat dengan kita. Biasanya saya akan berbicara tentang perkara-perkara yang dekat dengan kita. Okey, kita tak nak bicara tentang perkara yang terlampau jauh dengan kita, ataupun yang perkara yang terlampau besar yang kadang-kadang kita kadang-kadang mungkin kita apa kita panggil yang kalau yang jauh ni mungkin ialah kita susah nak relate dengan diri kita. Kita nak cari perkara-perkara yang mudah kita nak relate dengan diri kita. Kenapa? Kerana yang boleh bantu kita, yang boleh tegakkan kita, yang boleh lonjakkan adalah diri kita sendiri. Orang lain sebenarnya tak mampu, tak boleh sebenarnya. Yang berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Jadi mau tak mau kita yang memikul ini sebenarnya kitalah yang sebenarnya kena persiapkan diri kita. Kitalah sebenarnya yang perlu untuk memastikan bahawa kita yang kena atur langkah kita sendiri. Jadi sebab itu insya-Allah pagi-pagi ini sebenarnya saya sambil-sambil kita borak, sambil-sambil insya-Allah kita menjalinkan silaturahim, saya nak juga asah minda kita supaya minda kita mampu untuk mencorakkan kita. Sebab minda ini dia ada kekuatan dia yang sangat luar biasa. Kalau kita tengok setiap perubahan dalam dunia ini sebenarnya bermula daripada minda, cetusan minda tadi. Macam mana kapal terbang dicipta, kan? Kapal terbang besi yang sangat berat, kan? Beratus tan berat dia, tapi mampu diterbangkan. Kenapa? Kerana cetusan minda. Begitu juga besi juga yang sama, kan? Yang sangat berat mampu terapung di lautan. Sebab apa? Sebab cetusan minda. Begitu juga dan sekarang ini, daripada dulu kita susah nak berhubungan, kan? Tapi sekarang kerana cetusan minda, maka kita boleh walaupun daripada jauh kita mampu untuk seolah-olah berada dekat. Okay. So saya sedang live di My Life Rosa HQ page di Facebook dan juga di TikTok. Oleh kerana hari ini ramai orang menggunakan TikTok, jadi saya juga suka sebenarnya untuk borak-borak dengan anda dalam TikTok. Sebab saya yakin insya-Allah sebenarnya apa juga sebenarnya bergantung kepada kita. Dengan kemudahan media sosial sebenarnya hari ini, sebenarnya ianya boleh mencetuskan minda. Sebab yang paling penting kita kena jadi orang yang sentiasa boleh memberi manfaat kepada orang lain. Okay. So perkongsian saya sebenarnya berkisar kepada bagaimana sebenarnya kita nak bina kekuatan ekonomi kita. Okay. Sebab kekuatan ekonomi sebenarnya sangat dekat dengan kita.
Sebab orang tak boleh, ataupun dalam keadaan hari ini kan, semua orang kita terpaksa kena menempuh keadaan ekonomi yang disebabkan oleh keadaan yang kita tak boleh nak kawal. Contoh inflasi. Baru-baru ni, semalam saya ingat, kita mendengar temu ramah PM kita sendiri yang bercerita tentang inflasi. Sebenarnya kita tak boleh nak kawal sepenuhnya inflasi ini, sebab inflasi ini turun naik harga pasaran dan sebagainya sebenarnya adalah di luar kawalan kita. Tetapi apa yang kita boleh pastikan ialah bagaimana kita nak kawal ekonomi kita. Bagaimana kita nak pastikan kita ada kekuatan ekonomi. Itu sebenarnya yang bagi saya perkara yang sangat dekat dengan kita, yang kita kena gunakan kekuatan minda kita untuk kita cetuskan apa sebenarnya yang kita boleh lakukan, ataupun apa sebenarnya yang kita boleh olah dia supaya dalam keadaan ekonomi hari ini kita masih mampu, ataupun kita masih mampu untuk lonjakkan ekonomi kita. Kita masih boleh mampu untuk pastikan keluarga kita masih berada dalam keadaan yang stabil. So, itu sebenarnya apa yang saya ingin perkatakan kepada anda, insya-Allah. Planning saya, kalau boleh, saya akan kongsikan dengan anda setiap pagi. Setiap pagi lebih kurang pukul 6.30 macam ni, lepas subuh, insya-Allah, untuk kita borak-borak sambil kita cetuskan minda kita. Okey, saya nak asah minda kita supaya kita kena yakin kepada diri kita bahawa kita sebenarnya mampu lakukan sesuatu untuk bina kekuatan ekonomi kita. Okey, dan apa yang sebenarnya yang saya nak ajak tuan-tuan, puan-puan di sini, maaf saya kadang-kadang tak berapa nampak sangat. Waalaikumsalam. Okey, mereka-mereka yang bersama dengan saya pada pagi ni, okey, mungkin boleh tolong sharekan supaya lebih ramai, insya-Allah, yang dapat bersama dengan kita pada pagi ini. Sebab perkara yang kita nak perkatakan ialah perkara yang dekat dengan kita, perkara yang kita boleh relatekan dengan diri kita. Dan insya-Allah saya akan kongsikan pengalaman hidup saya dan juga pengalaman bagaimana saya bina kekuatan ekonomi. Kan dalam membina kekuatan ekonomi kita ada banyak perkara yang kita boleh lakukan, dan apa yang saya nak ajak tuan-tuan perempuan sebenarnya ialah bagaimana kita nak bina kekuatan ekonomi melalui perniagaan. Sebab perniagaan ini sebenarnya adalah sesuatu perkara yang kita katakan yang memang dikatakan bahawa 9/10 daripada punca ekonomi ialah datang daripada perniagaan. 9/10 daripada punca ekonomi, daripada keseluruhan ekonomi inilah datang daripada perniagaan. Dan begitu juga sebenarnya perniagaan ini, ianya adalah sesuatu yang sangat, kita panggil, dia sangat berbaloi untuk kita terokai. Dia sangat menarik dan sangat berbaloi untuk diterokai. Kita tak nak bila sebut perniagaan kita rasa macam jauh dengan kita. Sebenarnya perniagaan itu sangat dekat dengan kita. Okey, perniagaan itu sebenarnya sangat dekat dengan kita. Hari-hari kita menempuh kita punya perjalanan hidup. Mau tak mau kita akan menempuh. Kita akan beli barang dan sebagainya, keperluan itu, keperluan ini, kan? Di mana kita nampak bagaimana perniagaan itu berlangsung. Jadi sepatutnya kita nak jadi player dalam perniagaan itu. Dan itulah sebenarnya, insya-Allah, yang akan saya kongsikan dengan anda sedikit sebanyak pengalaman saya selama hampir 30 tahun saya berkecimpung dalam perniagaan, jatuh bangun saya dalam perniagaan. Jadi insya-Allah saya akan kongsikan dengan anda supaya apa yang niat saya ialah untuk memberi cetusan minda kepada anda, untuk anda orang kata mengasah minda anda, untuk memberi cetusan supaya anda boleh berfikir apa yang anda boleh lakukan, apa sebenarnya yang anda boleh ambil daripada perkongsian saya untuk bina kekuatan ekonomi anda. Okey. So insya-Allah sebelum itu mungkin ramai yang masih belum mengenali saya.
saya adalah Haji Abdul Wahab bin Ismail, selaku Head of Leader dan juga Chairman dalam My Life Roselle, My Life Industry. So My Life Industry merupakan syarikat pengeluar produk makanan dan minuman yang berasaskan Roselle. Okay, so nanti insyaAllah kita akan cerita panjang tentang perniagaan Roselle ini juga, bagaimana sebenarnya saya berkecimpung dalam perniagaan Roselle, dan kenapa saya memilih Roselle itu. Okay, insyaAllah. Dan sebagai permulaan, sebagai pengenalan pada pagi ini, kerana lama saya dah tak bersama dengan anda, jadi insyaAllah hari ini hari pertama saya mulakan untuk bersama dengan anda. Saya nak dulu anda set dulu dalam pemikiran anda setkan dulu dalam minda anda, yang bahawa anda boleh lakukan. Sebenarnya anda boleh sebenarnya bina kekuatan ekonomi. Itu yang pertama dulu. Saya nak anda mulakan dulu dengan mengasah minda anda bahawa anda mesti kena yakin bahawa kita adalah penentu kepada kekuatan ekonomi kita. Bukan faktor luaran itu sebenarnya juga mempengaruhi, tapi ianya sedikit sahaja. Tapi yang paling banyak ialah dalaman kita sendiri. Sejauh mana sebenarnya keinginan kita, sejauh mana sebenarnya keazaman kita, sejauh mana sebenarnya iltizam kita untuk kita bangkit, untuk kita bina kekuatan ekonomi kita. Selepas kita dah betul-betul bersedia, ataupun selepas kita dah betul-betul set dalam minda kita, baru insya-Allah mudah lepas ini insya-Allah kita nak rungkaikan satu persatu. Kita nak rungkaikan bagaimanakah kaedah ataupun cara yang terbaik bagaimana kita nak bina kekuatan ekonomi kita. Kita nak insya-Allah seluruh umat Islam kita, orang Melayu kita, seluruh umat Islam kita insya-Allah mampu untuk berdiri dalam suasana keadaan ekonomi yang gawat hari ini, dalam keadaan inflasi dan sebagainya. InsyaAllah kita masih lagi mampu. Kita tak nak kita berada dalam keadaan yang kita panggil lemas dalam keadaan ekonomi sebegini, yang kita tak tahu nak buat apa-apa, yang akhirnya kita akan terus tenggelam dalam keadaan kelemasan. Okey, so saya kira itu sahaja pengenalan saya pada pagi ini insya-Allah. Saya minta anda yang ada kelapangan insya-Allah pada setiap pagi doakan semoga insya-Allah saya sihat untuk kita sama-sama bersama dalam program setiap pagi insya-Allah bersama dengan saya kan, dalam page My Life Roselle HQ page dan juga TikTok My Life Roselle HQ, yang mana insya-Allah saya akan kongsikan satu persatu, mungkin tak banyak, setiap hari mungkin ambil masa 10-11 minit untuk saya bersama dengan anda. Insya-Allah daripada situ walaupun sedikit, tapi kalau anda ikuti betul-betul, saya sangat yakin sebenarnya ia boleh mencetuskan sesuatu dalam hidup anda. Okey, so saya kira itu saja pertemuan kita pada pagi ini insya-Allah. Kita akan berjumpa lagi. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.